jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama sekali alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian agar dapat sama-sama kita hadir, berada duduk di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, perkumpulan kita, perhimpunan kita pada malam ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suka saya memperingati diri saya dan tuan-tuan yang mana yang masih belum niat i'tikaf. Keberadaan kita di dalam masjid pada malam ni, marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai kepada muka surat ke-47 hadis ke-18. Muka surat 47 hadis ke-18, mendidik dan berbuat baik kepada anak perempuan. Hari ini Nabi nak cerita pula kepada kita bagaimana peranan kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita anak. Dulu mula-mula kita hidup ni tuan-tuan, kita ni mula-mula hidup kecil, mak kita beranak mai kat kita.
Nikmat Allah Ta'ala bagi sampai kita besar, sampai kita menikah. Ada orang dia besar, dia tak menikah-menikah. Kita ni kadang-kadang tak sempat besar dah menikah dah. Dah menikah, ada orang dia tunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan zuriat. Kita ni Allah Ta'ala bagi kat kita, tak payah tunggu lama mana. Nikah 4 bulan, 5 bulan lekat dah maklum. Alhamdulillah. Ada orang 5-6 tahun tak lekat-lekat. Bila ada anak ni tuan-tuan, Imam Ghazali kata pada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, di antara perkara yang nak membawa kita ke syurga dan neraka ni, Imam Ghazali kata ada 7. Salah satunya adalah anak. Anak ni lah nak bawa kita, mak bapak nak pergi ke mana. Sama ada anak-anak ni menyebabkan mak bapak dia masuk ke dalam syurga, alhamdulillah. Takut-takut wal'iyadzubillah, anak-anak ni penyebab kepada mak bapak ni dihumban oleh Allah ke dalam neraka. Yang ni yang kita tak mahu. Anak-anak ni nak ke mana? Ke syurga ataupun ke neraka? Dia nak bawa kita ni. Mari kita tengok Nabi SAW kata pada dia ni. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat, ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayn laha فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار أو كما قال رواه مسلم. Hadis sahih. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim di Nabi SAW, sebelum tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa dia? Sayyidatina Aisyah dia kata, ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayn laha. Satu hari, kata Sayyidatina Aisyah, ada seorang perempuan miskin datang ke rumah dia dalam keadaan dia ni dukung 2 orang anak perempuan. Kata Sayyidatina Aisyah, satu hari, kata Sayyidatina Aisyah, maklum, ada satu orang perempuan miskin mai ke rumah dia dalam keadaan dia dukung ni, dekat diri dia ni ada 2 orang anak perempuan. Satu orang perempuan miskin mai berjumpa Sayyidatina Aisyah. Dia ni pula bukan mai seorang, dia dukung ada 2 orang anak perempuan di dekat dia. Fa at'amtuha 3 tamarat. Maka Sayyidatina Aisyah kata, aku bagi dekat mereka ni 3 biji buah kurma. Mai dekat rumah Sayyidatina Aisyah, dia bagi 3 biji buah kurma. Orang miskin mai. Macam kita lah tuan-tuan ni, mai duk bawa anak macam-macam. Tapi kita pun tak tahu dia ni susah betul ke scammer ke lah. Nak mai, nak buka pintu, nak bagi orang masuk pun takut lah ni tuan-tuan. Tengok macam susah. Kadang-kadang dia bawa anak yang tu yang kita lemah. Bukan dekat lemah apa, habis tenaga batin lemah belaka. Tengok lagu tu tuan-tuan. Habis duit ada sepokit pun kita bagi habis belaka. Sayyidatina Aisyah mai perempuan ni dekat dia, bawa anak 3 orang. Perempuan tu seorang, anak yang dia dukung 2 orang. Sayyidatina Aisyah ambil 3 biji buah kurma bagi. Nak bagi apa? Tak ada, bagi buah kurma. Fa'aqtat kulla wahidatin minhuma tamratan. Bila dia bagi 3 biji tu buah kurma, mak ni dia bagi 2 biji buah kurma ni dekat anak dia 2 orang tu, seorang sebiji. Mak ni dia mai, kata Sayyidatina Aisyah,
dalam keadaan dia dukung 2 orang anak perempuan. Bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi 3 biji buah kurma, mak ni bagi dah seorang sebiji, dekat seorang anak perempuan dia bagi seorang sebiji. Orang susah tuan-tuan. Orang susah. Kita yang biasa hidup susah ni tahulah cerita susah ni lagu mana. Derita kesusahan ni macam mana. Tuan-tuan pergi cerita bab susah dekat orang kaya. Hak dia beranak-beranak mai, istilah orang kata apa dia? Beranak dalam balang gula ni. Tuan-tuan buat cerita, dia takkan faham. Cerita susah ni dekat orang kaya, dia tak boleh nak faham. Sebab apa dia? Dalam hidup dia tak pernah rasa susah. Macam kita, orang cerita bab kaya, kita tak boleh nak hayati. Sebab apa dia? Kita ni tak pernah kaya melana lagu dia. Tuan-tuan boleh terfikir ke orang, dia duduk di Selangor. Dia duduk di Selangor. Dia boleh sarapan, breakfast di Selangor. Dia punya lunch dekat Langkawi. Tuan-tuan boleh fikir ke? Tak boleh fikir Ustaz. Sebab apa dia? Sebab kita tak pernah hidup macam tu. Dia kerja apa tak ada bisnes dia lepas ke anak-anak duduk di rumah. Dia tahu tiba bola golf ligan, tiba bola golf ligan, tiba bola golf ligan. Dia mula tiba pukul 12, dia balik rumah pukul 5. Tiba ligan habis padang. Tak ada kerja apa dah, duit banyak. Esok pagi bini dia kata ni nak pergi begah bang tak? Ni tak pergi main bang. Sambil duduk makan sarapan di rumah. Ini dia kata bang, jom kita pergi Langkawi bang, pergi makan nasi apa sana. Bertrainin nak makan kat kedai kita makan itu. Telefon pergi dekat pegawai dia, abang dekat pilot dia, sedia kapal terbang, dia nak terbang pergi Langkawi. Begitu kan? Tak ada nak kena buka online tiket, duk blok-blok tiket Asia ke apa. Tak ada. Dia pergi naik kapal terbang, pergi duduk Langkawi. Tengah-tengah duk makan nasi tengah hari di Langkawi tu, bini dia kata bang, malam ni macam mana kalau kita dinner dekat Indonesia? Tu dia. Dinner di Indonesia. Hai ustaz ni duk main muhung kami bahaya. Apa dah ni cerita betul ya? Cuma kita tak boleh fikir pasal apa tuan-tuan, sebab kita tak pernah hidup macam tu. Kita kalau ajak pergi makan tengah hari dekat Tanjung Malim tu menjauh tak dengar dah. Bini dia kata jom bang kita pergi kenal apa kat Tanjung Malim. Dia kata awak kau ni tak ada kedai makan dah yang boleh makan. Tanjung Malim tu menjauh dah tuan-tuan. Tambah Tanjung Tokong lagi jauh lah. Tanjung Malim. Sebab apa dia? Sebab kita tak pernah hidup kaya melana macam tu maklum weh. Orang sembang bak kaya, kita tak boleh fikir. Orang kaya sembang sama-sama orang kaya, kita dengar pun terkejut. Orang kaya sembang sama-sama orang kaya, kita dengar terkejut. You beli rumah ni dulu berapa? Masa tu saya beli murah lagi, masa tu baru 6 juta. Allah tuan-tuan. Murah lagi 6 juta. Kita 60,000 pun ketak telok-telok nak sembang ni 60,000 ni 6 juta. Sembang orang kaya ni tak. Sebab tu tuan-tuan tak boleh fikir orang kaya. Saya biasa sekali lah. Biasa sekali pergi datuk rumah orang. Tanya rumah dia ni, datuk rumah ni ada berapa bilik? Dia kata campur apa semua. Dia kata, mula saya tanya dia, anak berapa orang? Anak datuk berapa orang? Dia kata anak 2 ya Ustaz. Saya anak 2, bini seorang, anak 2. Alhamdulillah. Datuk. Rumah datuk ni bilik ada berapa? Dia kata tak ada banyak, lebih kurang 13 bilik. Anak 2. Bilik 13, anak 2. Bilik 13 rumah dia. Saya fikir, duduk dalam hati saya kata lah, hantu lebih ramai daripada orang rumah ni. Dalam rumah dia ni, hantu lebih ramai daripada orang. Sebab tu dia kerja pergi panggil orang macam Yasin ni, duduk kerja halau hantu lah. Tuan-tuan duk fikir anak 2, bilik 13. Anak 2, bilik 13. Nak duduk macam mana ni? Tuan-tuan duk fikir pening bola. Tak payah fikir tuan-tuan. Dia nanti main rumah kita, dia fikir pula. Dia kata pakcik anak berapa? Anak 6. Rumah bilik berapa? Ada 2. Dia pening pula fikir macam kita. Duduk macam mana ni bilik 2, anak 6. Campur lagi bini 8. 8 orang anak 6, laki bini 2. 8 orang bilik 2. Ni, orang susah. Ni kita nak cerita ni, yang Aisyah nak cerita ni, orang susah. Dukung anak 2 orang perempuan mai.
Sayyidatina Aisyah bagi kepada dia buah kurma 3 biji, dia ambil sebiji bagi satu anak, dia ambil sebiji bagi satu anak. Bila dia bagi tu 3 biji, 2 biji dia bagi ke anak, sebiji tu dia nak makan. Tiba-tiba tuan-tuan, fastat'amtaha banataha fashaqqatim tamratan allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'nuha. Bila dia nak makan buah kurma tu, kata Sayyidatina Aisyah, dia ambil buah kurma tu, dia nak sumbat masuk dah dalam mulut dia. Hak tadi dia bagi dekat anak seorang sebiji, ada sebiji lagi, sebiji lagi tu dia nak ambil, dia nak sumbat masuk dalam mulut anak dia. Tiba-tiba 2 orang anak dia tu minta hak buah kurma yang dia nak sumbat masuk dalam mulut dia tu. Sebab apa dia? Hak yang dia bagi dekat anak-anak ni, anak-anak makan, tak hilang rasa lapar, tak kenyang. Seorang mak dia ambil buah kurma, dia pun lapar. Aisyah bagi 3 biji, dia bagi dah seorang, dia paraik dah seorang sebiji. Nah, hang sebiji, aku sebiji. Anak-anak ni bersuap masuk dalam mulut. Dia ni gaya nak sumbat masuk. Anak kata, mak nak lagi, mak tak kenyang. Kita sebagai mak bapak ni lagu mana tuan-tuan? Hak nak masuk dalam mulut ni. Ha? Kita bukan cerita batu belah batu tengkuk, tak dapat telur lompat masuk dalam laut. Kita bukan cerita tu batu belah batu tengkuk tu tuan-tuan. Lah kali jadi ikan kalui. Ni, dia pun bila anak dia minta, yang dia dah sumbat masuk dalam mulut tu, dia belah 2. Dia koyak buah kurma tu 2, dia bagi dekat seorang anak dia satu sebelah, seorang lagi sebelah. Allahu akbar. Fa'ajabani sya'nuha. Aisyah kata, aku sangat-sangat mengkagumi perbuatan si ibu tu. Aku sangat mengkagumi perbuatan si ibu tu. Dia tengok depan mata dia. فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lepas tu dia pun dah kejadian tu berlaku, dia jumpa dengan Nabi, lepas tu dia cerita peristiwa tu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bila dengar cerita Sayyidatina Aisyah, Aisyah kata tadi mai dekat aku, satu orang ibu ni, dia ni orang miskin. Dia mai ni bukan dia mai seorang, dia dukung pula duduk dengan dia tu 2 orang anak dia. Yang kedua-dua anak ni pun lapar, dia pun lapar. Bila mai ni aku tak ada apa nak bagi, aku masuk bilang rumah, aku ambil buah kurma 3 biji, aku bagi dekat mereka. Bila aku tengok ni dapat kurma 3 biji ni, mak ni dia bagi seorang sebiji dekat anak dia, seorang sebiji dan dia sebiji. Anak ni pun ambil makan, hak buah kurma bahagian dia pun dia nak makan. Anak minta mak ni boleh koyak buah kurma tu 2, dia bagi dekat anak dia seorang sebelah. Aku takjub, aku kagum tengok benda ni. Bila dengar dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada dia, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah Taala telah menganugerahkan syurga kepada perempuan itu dengan sebab dia berbuat baik kepada anak-anaknya, atau Allah memerdekakan dirinya daripada api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata kerana dia berbakti, dia berbuat baik kepada kedua-dua anak perempuan dia tu, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan syurga kepada perempuan tu, atau Allah Taala telah membebaskan dia daripada neraka. Ni hadis ni tuan-tuan. Artinya kita tengok daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang perempuan miskin datang ke rumahku dengan mendukung 2 orang anak perempuannya. Maka aku memberi 3 biji kurma kepadanya. Beliau memberikan 2 biji kurma itu kepada anaknya, seorang sebiji. Sebiji lagi ingin dimakan oleh ibu tu. 3 biji dia bagi anak seorang sebiji, dan sebiji itu dia nak makan.
Tiba-tiba ketika mana dia hendak menyuap ke mulutnya, tiba-tiba dua orang anaknya meminta hendak makan kurma itu kerana belum kenyang. Maka si ibu ini membelah dua kurma itu dan menyuap ke mulut anak dua orang dia tu. Aku kagum melihat kelakuan ibu tu. Lalu aku ceritakan peristiwa itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan syurga kepada perempuan itu dengan sebab dia berbuat baik kepada anak-anaknya, atau Allah memerdekakan dirinya daripada api neraka kerana dia berbakti, dia berbuat baik, dia tak kisah, dia jaga amanah yang Allah Ta'ala bagi dekat dia tu elok-elok. Allah anugerahkan syurga kepada dia. Subhanallah tuan-tuan. Kita lagu mana belum? Mari kita baca satu hadis lagi baru kita tengok keterangan. Nak terang pun awal lagi. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banat aw thalathu akhawat aw bintan aw ukhtan فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة أو كما قال رواه أبو داود. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempunyai 3 orang atau 2 orang anak perempuan. Nabi kata, ni tuan-tuan bakat-bakat ada anak perempuan belakang saya, alhamdulillah, tak ada lagi takat lah tuan-tuan ni. Allah anugerahkan anak lelaki. Awak ustaz kata alhamdulillah ustaz tak mahu anak perempuan. Tak ada, syukur apa yang Allah Ta'ala bagi. Dia bagi anak lelaki takat lah, alhamdulillah tuan-tuan. Kalau dia bagi anak perempuan, alhamdulillah. Syukur dia bagi apa bagi, yang tu yang terbaik untuk kita. Tuan-tuan ada anak perempuan, ada ustaz saya 4 orang, 4 semua orang perempuan. Alhamdulillah, saya nak juga lah ustaz, seorang anak jantan. Syukur apa yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi dekat kita ni 2 orang anak perempuan ataupun 3 orang anak perempuan. Atau mempunyai 3 orang ataupun 2 orang saudara perempuan. Ini adik-adik kita. Ada kak seorang perempuan, kak memang perempuan mula kak, ataupun adik perempuan seorang. Dia ada. Lalu dia mendidik yang Allah Ta'ala bagi ni. Kalau bapa dia ada anak perempuan 2 orang, ataupun dia ada 3 orang, ataupun dia ada 2 orang ataupun 3 orang saudara perempuan, dia didik mereka tu berbuat baik. Tuan-tuan, di antara anak perempuan dengan anak lelaki ni, yang mana lebih payah nak bela malu? Nak didik yang mana paling payah? Nak jaga yang mana paling payah tuan-tuan? Tuan-tuan ada pengalaman anak perempuan anak lelaki? Yang mana payah lagi malu? Perempuan. Ni maklum jawab perempuan. Nak jaga anak perempuan ni tuan-tuan ni cukup payah. Dia mohon kita pun kita tak tahu. Kita gerak dia mangkit. Subuh. Hoi mangkit yang subuh. Cuti apa? Habis. Buat tuan-tuan Nabi dah cek habis semua. Kalau nak jantan cuti, payak boh penibat tengah belakang, cuti mai kat mana? Sebab tu kalau tuan-tuan duk tanya dalam negara kita, ustaz, ada orang dah tanya, ustaz ada tak mahat tahfiz untuk orang perempuan? Tak ada. Ish, dia kata payah nak cari mahat tahfiz untuk orang perempuan ustaz dalam negara. Sebab apa dia? Ni sebab ni payah nak bela. Nak buat mahat tahfiz untuk orang perempuan ni maklum, payah nak bela. Sebab apa dia? Kebanyakan guru-guru tahfiz ni orang lelaki. Payah, tuan-tuan ni tak senang lah. Kita ajak dia pergi semayang, dia kata cuti. Tuan-tuan nak kata apa? Padahal dia mohong hidup-hidup. Oh, duk kerja kena mohong. Hidup-hidup mohong, bukan mati-mati. Hidup-hidup. Tak malah ni tuan-tuan ingat senang nak bela tuan-tuan. Oh ya Allah. Habis naik atas kepala pak dengan mak ni. Kita tak bagi dia keluar, dia duduk dalam rumah, dia buat apa sosial media. Dia pakai ketat-ketat, dia duduk menari dalam TikTok, atas kepala kita naik pak longan orang.
Syekh Mutawalli Sya'rawi kata di antara anak lelaki dengan anak perempuan ni, nak tahu yang mana yang lebih payah nak bela, tengok di antara anak lelaki dengan anak perempuan, yang mana batasan aurat lebih banyak. Anak lelaki ni tuan-tuan, dia tak nak payah. Kita geram, kita buat penampak. Anak perempuan dah buat macam mana? Sebab tu tanggungjawab mak bapak kepada anak-anak lelaki dengan tanggungjawab mak bapak kepada anak-anak perempuan lebih besar tanggungjawab mak bapak kepada anak-anak perempuan berbanding dengan anak-anak lelaki. Kita tengok keterangan. Ni yang pertama. Dia didik bagi elok-elok. Kalau kita ada adik-beradik perempuan, didik adik-beradik perempuan kita dengan elok-elok. Kalau dia ada anak-anak perempuan, Nabi kata didik anak perempuan tu bagi elok. Lalu dia mengahwinkan mereka dengan suami yang soleh. Nak cari suami pula, cari suami yang soleh. Alhamdulillah Ustaz, saya cari dia soleh dah. Semayang berharam tak soleh macam nak? Nama dia Ustaz Muhammad Soleh bin Abdullah. Hak tu tak guna belum. Nama yang soleh, perangai tu kena cari soleh. Nak cari suami ni. Hari ni orang tak tengok yang tu, orang tanya lu kerja apa? Balik anak kata, mak, kau ada dah calon suami, husband, nak buat husband. Tanya lu siapa dia? Dia ada ni mak. Dia kerja apa? Dia kerja engineer mak. Alhamdulillah. Tak tanya lagi bab semayang ke apa tuan-tuan. Hari ni Nabi kata bila jadi lagu tu, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Nabi kata dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Keterangan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak adalah memastikan mereka mendapat pendidikan Islam yang sempurna. Tu yang pertama, tanggungjawab mak bapak kepada anak-anak. Tanggungjawab mak bapak kepada anak-anak ni apa dia? Memastikan mereka mendapat pendidikan Islam yang sempurna. Zaman lah ni tuan-tuan, nak dapat pendidikan Islam yang sempurna ni tidak terlalu mudah dan tidak tersangat payah. Saya ulang balik. Zaman hari ini kita nak mendapat pendidikan Islam yang sempurna ni tuan-tuan, tidak terlalu mudah. Dan tak ingat mudah? Tak mudah mana. Dan tidak terlalu sukar. Tak payah. Sebab apa yang Ustaz kata macam tu? Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Ya. Hari ini tuan-tuan nak dapat pendidikan Islam ni mudah. Tetapi pendidikan yang macam mana? Yang sempurna. Hari ini banyak packaging atas nama Islam, tetapi isinya bercanggah. Packing atas nama Islam. Nama Islam, packing. Senang mudah dah tuan-tuan. Hari ini zaman orang bijak dalam membuat packaging. Zaman lah ni orang sangat bijak nak buat packaging. Packingnya daging lembu, isinya daging babi. Zaman lah ni saya nak tanya tuan-tuan. Islam hari ni tuan-tuan, kita nak tengok sama ada kawan ni Islam ataupun kawan ni bukan Islam. Garis pemisahnya sangat nipis. Setuju tak setuju saya tak tahu dah tuan-tuan. Tuan-tuan bebas nak bersetuju pun tak apa. Tuan-tuan tak mau bersetuju pun ikut suka tuan-tuan. Garis pemisah di antara Islam dan bukan Islam sangat nipis hari ini tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan pergi ke negara jiran kita. Pergi ke negara jiran kita. Tuan-tuan tengok orang yang pakai ni songkok hitam ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah tak tahu dah sama ada dia ni Islam ataupun tidak. Negara kita alhamdulillah pakai songkok tu kebanyakan Islam lah. Tapi raya baru ni bukan Islam pun banyak pakai songkok hitam juga. Tapi kita boleh tengok beza lagi. Sebelah sana tuan-tuan payah beza dah. Saya teringat satu waktu saya pergi sana. Habis masuk pergi dalam hotel, tinggal bini dalam hotel, lepas saya keluar nak pergi makan, nak melepak dengan kawan-kawan. Hak kawan-kawan yang pergi ni pun ustaz-ustaz. Saya kata ni pergi tinggal perempuan kita dalam hotel, kita keluar minum depan tu.
Depan hotel kami ni ada satu, dia bawa stol tu, dia duduk bakar sate. Pakai keping hitam. Songkok. Keluar dalam lobi tu. Dia kata nak pergi tahun Ustaz. Saya kata tu, kita pergi kena sate tu, tepi tu ada orang jual ayak, kita beli ayak tu, kena sate tu. Hak pemandu pelancong kami tanya, Pak Ustaz nak ke mana Ustaz? Jom, saya kata kita pergi minum situ, makan sate tu. Astaga, dia kata astaga. Jangan Pak Ustaz. Saya kata siapa? Itu bukan Muslim itu. Itu sate khinzir. Dia jual sate babi. Saya kata tu dia pakai songkok. Itu budaya. Muslim pun pakainya songkok. Kristian pun pakainya songkok di sini Pak Ustaz. Saya nak tanya tuan-tuan dalam negara kita ni. Lebih putih ni tuan-tuan ni. Lebih putih. Tuan-tuan panggil sini kepiah. Kalau di Kedah, kepiah tu songkok. Kepiah ni dia panggil lebat. Dia panggil pak lebat. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ragu-ragu ataupun tidak, 30 tahun yang akan datang, orang bukan Islam akan mula pakai songkok, pakai kepiah ni dah tuan-tuan. Lebih putih ni atas kepala. Tuan-tuan rasa mustahil ke tak? Mustahil ke tak? 30-40 tahun akan datang. Hak tu tulis nombor ekor ni lebih putih atas kepala. Law ni kita kata orang Islam pakai, tak mustahil. 30 tahun akan datang, 40 tahun akan datang, orang bukan Islam akan pakai lebih putih ni tuan-tuan. Sebab apa dia? Dia mai akhir zaman, garis pemisah tu makin hari makin nipis, makin hari makin nipis. Garis pemisah dan membezakan di antara Islam dan bukan Islam, akhir zaman ni dia makin nipis. Hari ni Ustaz tak lagi kot. Saya abang mudah. Tuan-tuan buka sosial media lah ni. Buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok. Tuan-tuan boleh beza tak hak mana kafir, hak mana Muslim. Payah beza kalau tak baca nama. Serupa. Ni anak-anak dara ni. Yang mana Islam, mana bukan Islam pun tak tahu. Rambut sama-sama perang. Tuan-tuan kalau pergi belah-belah kampung saya ni tuan-tuan ni. Kampung saya ni dia ada rakan-rakan kita. Siam. Kampung saya ni. Dia ada satu kampung ni orang Siam. Biar-biar kat mereka lah. Siam ni dia bukan Islam. Dia nak pakai macam mana pun biar-biar kat mereka lah. Yang saya nak cerita ni. Kadang-kadang hak Melayu ni pun rambut perang sama. Tapi kita tak tahu hak mana Siam mana Melayu. Dia pun sama naik pakai selok pendek. Saya beli ikan. Lepas hari baru ni duk pergi beli ikan. Tepi saya ni ada satu budak lelaki. Rambut ni kiri kanan ni tak ada. Dia tinggal ikut tengah. Tengah ni pun belakang perang. Tengah hitam depan perang. Saya pun duk kelas lah ikan. Duk pilih ikan. Dia duk tengok saya pun senyum. Saya duk ingatkan budak siap. Dia panggil, Assalamualaikum Ustaz. Terkejut kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amin Ustaz. Ustaz ajak dalam Facebook jumpa orang panggil salam, tapi saya kena panggil lu kat Ustaz. Nak kata apa? Bukan saya nak kata aku dengarkan hang siam tak tadi, bukan saya nak kata lagu tu. Tapi kita tak tahu tuan-tuan. Yang lebih memalukan kita pada lagi, hak bukan Islam, nasihat pula hak Islam supaya berperangai ni bagi elok. Tak baca ke? Tuan-tuan tak dengar ke dalam sosial media? Hak kadang-kadang ni, hak bangsa Cina ni, hak bangsa India ni tuan-tuan. Saya mau menasihat lah itu kawan-kawan Melayu kita yang beragama Islam. Dalam TikTok janganlah lebih-lebih, jagalah maruah you punya bangsa, jagalah maruah you punya agama. Hak bukan Islam boleh nasihat kita. Subhanallah. Saya teringat masa PKP dulu ni. Dulu tuan-tuan masa kita PKP dulu ni duduk semayang jarak-jarak ni. Masa tu ada dekat satu negeri di hujung Malaysia ni. Mereka ada buat debat. Di antara ustaz-ustaz ni dia buat debat. Ni yang kata debat-debat ni. Buat debat nak cerita ni bab semayang jarak tak jarak ni.
Saya tak mahu nak ulas debat-debat tu. Ada satu hari saya masa tu dengan tim yayasan ni, kami pergi bagi sumbangan barang keperluan ni dekat satu Kedah, dekat rumah saya ni Kedah. Dekat dengan Kedah ni dia ada satu kampung orang-orang kawan-kawan kita yang berbangsa Siam ni lah duduk. Ada satu Siam ni dia agak close dengan saya ni. Satu kami duduk minum tepi tu. Dia pun main, saya kata duduk makan. Dia pun sembang saya ni, Ustaz oi. Ustaz oi, dia panggil dia. Ni awak hampa nak semayang pun hampa berkelain dah. Dia kata tu, awak hampa nak semayang pun hampa berkelain. Saya kata siapa pula nak kata apa? Ni utak-utak ni, utak-utak. Utak-utak jangan duk kelain-kelain, duk debat-debat nak semayang, duk kelain-kelain apa? Saya kata sebab kelain aku benar kelain pun. Hang tak kelain, hang paling duk kelain. Dia pun buka handphone, dia buka tunjuk debat tu. Debat tu ada seorang ustaz Syria mana lah, dia debat. Dia duduk. Aku pening tengok duk kelain-kelain hampa tak pening dah. Dia pening pula tengok kita duk kelain. Yang hampa nak mayang-mayang kami tok Sami pun tak ada duk kelain nak mayang macam apa. Dia nasihat pula kat kita nak semayang-semayang duk kelain apa. Dia kata duk kelain-kelain lagu anjing duk berbut lah kali tulang tak dapat. Orang bukan Islam, dia boleh nasihat pula kepada kita ni. Tuan-tuan nak letak muka kita ni nak letak tak mana Pak Long? Muka kita ni nak letak tak mana? Ni garis pemisah di akhir zaman ni sangat nipis. Tuan-tuan kata kita mengaji bab Islam, saya nak tanya tuan-tuan hari ni. Ni pengarang kita katakan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak adalah, tanggungjawab tu apa dia? Memastikan anak-anak mendapat pendidikan Islam yang sempurna. Hari ini kita kata alhamdulillah Ustaz, saya ni anak saya hak sulung ni Ustaz, lah ni saya hantar pergi mengaji dekat luar negara, dia ambil kuliah syariah, alhamdulillah, dia balik main sempurna tak pendidikan Islam yang dia dapat? Dia pergi mengaji bab agama, dia pergi mengaji kuliah syariah, dia balik main duduk dalam kampung kita, dialah pemecah belah dalam masyarakat kita, duk main duk kacau amalan-amalan kita. Adakah ini yang dikatakan pendidikan Islam yang sempurna? Ni sehari dua ni di Kedah, duk serabut ke Gunung Jerai. Ni bolehkah saya nak ulas lagi bab Gunung Jerai? Tuan-tuan tak ada Gunung Jerai ni, sini ada gunung apa? Ni cerita bab Gunung Jerai ni tuan-tuan. Tak Allah. Mula-mula bergaduh kita ke tahlil. Lepas tu Yasin malam Jumaat. Lepas tu talqin. Lepas tu duk cerita Ramadan baru ni duk gaduh pula ke tarawih 8 ke 20. Duk gaduh pula ke apa nama selawat antara tarawih. Mai raya gaduh pula ke ziarah kubur. Saya letak gambar saya pergi ziarah kubur tuan-tuan. Saya letak gambar saya pergi ziarah kubur. Ada satu komen tu tuan-tuan dalam Facebook saya. Dia kata apa dia? Aku doa semoga hang ni dilaknati oleh Allah. Kerana pergi ziarah kubur tu ya. Dia komen semoga hang dilaknati Allah. Tuan-tuan nak kata apa tuan-tuan? Sama-sama Islam ni minta Allah Ta'ala laknat ke ziarah kubur raya-raya. Saya nak tanya tuan-tuan, orang bukan Islam ada tak perangai lagu tu? Sama-sama Islam boleh minta Allah Ta'ala laknat kerana apa dia? Ziarah kubur bagi raya. Ni dia main pula duk gaduh ke Gunung Jerai. Ni saya nak kenapa betul lagi tuan-tuan tak mau pergi Kedah pula ke Gunung Jerai ni. Orang tanya saya, Ustaz, komen Ustaz pasal Gunung Jerai ni macam mana?
Tuan-tuan, nak buat benda khurafat ni bukan nanti pergi Gunung Jerai. Dalam rumah kita pun kita boleh buat benda khurafat. Kita nak pukul rata ni tuan-tuan, tak boleh. Hari ni ramai orang, dia boleh mengeluarkan satu komentar, dia boleh buat satu kesimpulan terhadap orang kerana satu video. Tak boleh tuan-tuan. Kerana satu video. Ni bukan saya nak ulas kes video saya buat hari raya tu dah. Orang tanya video ustaz ni lagu mana? Masalah lah ni Pak Long, ramai nak jadi Tok Mudim tapi tak ada kepakaran. Dia kerak tak habis, metua nak kena repair pula. Saya punya video ceramah 1 jam 35 minit 47 saat. Lebih kurang lagu tu lah kalau tak silap saya. Last sekali dia pergi kerak 40 saat ni. Saya pun malas dah nak layan benda-benda ni, malas dah tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran tuan-tuan pergi kerak tak habis. Fawailul lil musallin. Kerak tu. Maka neraka wailah untuk orang yang semayang. Fitnah tak kepada Quran kalau kerak tak habis? Fitnah tak? Alladzina hum fi salatihim. Yang tu dia tak boleh. Saya tak mau ulas yang tu habis lah. Allah Ta'ala nak bagi pahala kat saya pagi raya, malam raya dan pagi-pagi raya ni kerana video tu. Saya terima. Ni saya nak ulas ni buat video apa daripada tengok video pergi ke Gunung Jerai ni. Kerana satu video tu tuan-tuan, habis semua kena tibai. Adil ke? Yang naik Gunung Jerai ada, yang pergi bercuti. Nak kata buat pergi bercuti ni khurafat. Ni ustaz ni nak tanya ustaz, apa dia Padang Tok Syekh, apa dia Telaga Tok Syekh? Orang-orang dulu dia naik Gunung Jerai ni Pak Long sebab mengikut kisah sejarah kedatangan seorang pendakwah yang membawa Islam yang ke negeri Kedah, Syekh Abdullah Al-Ghumairi, yang meletakkan nama Kedah tu sebagai Qadah Dar Al-Aman, yang meletakkan bangsa ni atas nama Melayu. Tuan-tuan ingat lagi tak video saya dulu tentang saya cerita tentang Malau tu? Puak tu tiba saya juga. Gila ustaz ni. Malaul A'la dia kata Melayu tu malaikat. Hang dengar aku cakap pun hang tak faham. Macam mana hang nak baca kitab hang nak faham? Aku hang cakap Melayu ni pun hang tak faham. Saya tak kata Malaul A'la tu Melayu. Saya kata perkataan Malau tu Melayu. Dia ambil daripada perkataan Malau. Kalau kamu kata tak, silalah panggil saya. Mari kita muzakarah. Benarkah Malau itu Melayu? Tajuk dia kita bagi. Mari kita nak bawa kita punya fakta. Apa punya fakta? Saya bisa cabak dah dulu ni. Mereka tak mau nak sahut dan lah ni saya pun tak mau dah tuan-tuan ni. Lah ni saya pun tak mau dah nak debat-debat pasal abang siap-siap dah. Saya pergi Mesir baru ni, saya dinasihati oleh para alim ulama. Dan saya dibagi kata-kata Imam Syafi'i kepada saya. Jalan yang terbaik bila berhadapan dengan orang bodoh ni adalah diam. Orang bodoh cabak hang berdebat, hang balas debat orang bodoh tu dengan diam. Sebab apa dia? Hang berdebat dengan orang bodoh, bukan dia nak mencari kebenaran daripada hang, tetapi berdebat dengan orang bodoh, dia nak mencari titik perpecahan dengan hang. Sebab tu hang kena fikir, jangan pecahkan umat Nabi Muhammad daripada hang nak memuaskan nafsu hang. Saya dapat kata-kata tu tuan-tuan, tak maulah. Ni tuan-tuan tengok duk berdebat ni, tak selesai masalah tuan-tuan. Yang hasil daripada perdebatan tu apa dia? Perpecahan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada juga orang kata baru ni, ustaz, macam mana ustaz kalau kita cabak lepas debat? Tak payahlah, aku tak mau lah. Habis umur, habis masa. Pada duk debat dengan mereka, habis menikah dua. Pening kepala pun syok. Tidak. Contoh, maklum ni nak marah pula. Contoh. Maklum dia tengok jam sudah lah. Tak payah, syok masuk dah berhenti lah. Ni tak nak cerita sikit lagi boleh?
Jam bunyi lah. Tuan-tuan ni bukan dia dengar jam. Muka macam nak mati seorang-seorang. Sikit lagi. 10 minit lagi tuan penting. Boleh? Syekh Abdullah Al-Ghumairi ni dia datang bawa Islam. Dan di sana dia melaungkan azan yang pertama dalam negeri Kedah. Ada yang dikatakan masjid yang pertama mengikut cerita. Nak naik ni tuan-tuan ke atas tempat dia tu yang kata padang Tok Syekh apa semua ni. Nak naik tu. Orang dulu dia naik. Orang-orang dulu dia naik. Dia naik orang dulu ni. Dia bukan ada laluan kereta apa macam kita lah ni. Dia naik. Nak sampai kat tempat tu dia ada satu telaga. Dia ada satu telaga. Nak naik atas tu, hang nak berwuduk tak mana tak ada dah. Orang dulu dia guna telaga tu lah sebagai tempat berwuduk. Dia naik daripada bawah ni kotak. Itulah dia tempat mandi, dia berwuduk untuk naik di atas. Kalau tuan-tuan biasa naik, tuan-tuan akan rasa ayak ni tu macam mana. Kita mandi dengan segaknya ayak tu. Lepas tu kita ni apa mandi, kita berwuduk segak. Dia bukan macam ayak kita di rumah. Tuan-tuan dah ambil wuduk di rumah segak tak? Segak ustaz, segak apa? Bil pun haram tak bayar. Ni cerita kita ni. Bil ayak tak bayar. Syabah main potong dah. Dia curi pula ayak syabah tu. Dia ambil wuduk pergi sembahyang. Nak kira macam mana tuan-tuan? Dia duduk kata sembahyang lah. Bayar khusyuk. Khusyuk apa hang sembahyang mencuri ayak? Kacau. Contoh. Jangan nak marah pula. Contoh. Bila dia ambil wuduk, tentu dia mandi, dia berwuduk. Baru dia naik sembahyang di atas. Tu cerita dia bukan ada kepercayaan karut-marut. Siapa yang mandi dekat telaga Tok Syekh ni dihapuskan dosa? Dah. Saya nak tanya tuan-tuan, mana dia main? Yang dikatakan siapa yang mandi dekat telaga Tok Syekh ni ada orang kata digugurkan dosa. Siapa yang kata tu? Sila bawa. Kalau betul ada kenyataan tu, saya minta kepada pihak berwajib agama ambil tindakan kepada orang yang buat keluar tu. Kalau tak ada, saya katakan tadi, kalau ada, silakan ambil tindakan. Kalau tak ada, jangan duk fitnah atas orang. Tu ya. Kalau ada, sila ambil tindakan. Kita bukan nak backup, kita nak berbetul orang yang salah. Dah. Kalau tak ada, jangan duk reka cerita. Tibai habis orang ni khurafat, tibai habis orang ni syirik. Tak betul tuan-tuan. Sudahlah kita duk memecah belahkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Dah lah ustaz. Yang kita pun dah buat ikut-ikut lagu tu pasal apa? Yang pertama kita nak tanya, ada dalil kan larang kita ikut guru kita? Para alim ulama yang duk atas tu tuan-tuan semua buat benda yang tu. Lepas sampai dekat telaga tu, lepas ambil wuduk nak naik atas tu. Sebab apa dia? Tajdidul wuduk, nak memperbaharui wuduk ni. Tiba-tiba kita ikut cara ulama buat sampai tentu ambil wuduk, perbaharui wuduk. Salah ke? Dah ya hidup doa pasal apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada larangan berdoa ke dekat telaga tu? Tuan-tuan nak masuk jamban pun ada doa. Bukan nak masuk hutan tak ada doa. Tuan-tuan masuk jamban ada doa lah. Ada doa tak masuk jamban? Ada? Dia doa apa depan jamban? Jangan tuan-tuan kita sambrono bagi lagu tu ya. Tibai lagu tu ya. Syirik, khurafat. Ni lah ustaz-ustaz ni Habib-Habib ni. Duk wajak benda khurafat. Subhanallah. Istighfar samalah hidup ni tuan-tuan. Cukuplah kita menjadi pemecah belah. Tapi sebaliknya, didengar bagi habis kenyataan saya. Kalau ada orang yang karut-marut duk naik atas tu,
Dia yang duduk naik Gunung Jerai ni tuan-tuan, dia ada 3 jenis. Ada 3 jenis manusia yang duduk naik ni. Yang pertama naik dia pergi bercuti. Yang kedua naik dia buat benda-benda khurafat. Ada agak atas tu turun nama ekor. Ada juga. Hak nombor 3 ni tuan-tuan, dia pergi duduk naik ni, dia tengok sejarah-sejarah peninggalan Islam. Dia naik duduk pergi beribadat di atas sana. Ada juga jenis tu. 3 golongan. Sebab tu saya kata jangan kita pukul rata ke semua. Kalau dia ni ada kepercayaan karut-marut, ya, wajib kita benterah. Ada kepercayaan karut-marut, wajib kita benterah. Kalau tak ada, jangan kita duduk memfitnah golongan-golongan tersebut. Sebab tu saya kata, nak bagi pendidikan Islam ni kena bagi yang sempurna tuan-tuan ni. Bukan sekadar bagi pendidikan Islam, tetapi pendidikan Islam yang sempurna, kata pengarang kita. Didiklah mereka agar menyintai baginda sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Didik anak-anak kita ni dengan apa dia? Sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan kita duk hina para sahabat. Jangan kita duk hina ahli-ahli keluarga baginda. Hari ini yang kita kata golongan Syiah ni melaknati ahli keluarga baginda. Sayyidatina Aisyah dilaknatnya. Sahabat-sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan sebagainya dilaknat oleh mereka. Jangan. Dan didiklah mereka agar membaca Al-Quran. Anak-anak ni nak jadi elok tuan-tuan ni, kena didik anak-anak ni dengan Al-Quran. Kan Nabi SAW bersabda, Adibu, didiklah auladakum, anak-anak hampa ni, dengan 3 cara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cintakan Nabi mereka. Nak cinta lagu mana kalau tak kenal Nabi ni, nak cinta macam mana? Sebab tu ulama' dia ikhtiar nak bagi kita sayang dekat Nabi ni, dia buat macam-macam. Nak kata kita ni nak baca apa? Kitab sirah ni tuan-tuan. Muka tuan-tuan ni nak baca kitab sirah. Sebab tu mai golongan Habib ni, dia buat qasidah-qasidah ni yang menceritakan tentang kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita duk buat dulu ni, malam cinta Rasul. Malam cinta Rasul mai sambil kita berselawat duk cerita pasal Nabi, dikata pula majlis ni majlis sesat pula dah. Tak ada kerja lain menyesatkan orang, menghurafatkan orang, membid'ahkan orang. Ni kerja dia bang. Para habaib ni tuan-tuan, habib-habib ni mai buat yang kita duk dengar ya hana-hana apa semua dulu tuan-tuan. Cuba tengok baik-baik lagu-lagu mereka cerita pasal Nabi. Ni kita nak menyemai kasih sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, nak menyemai kasih sayang kepada para sahabat baginda, para ahli keluarga baginda, kaum kerabat baginda. Dan yang ketiga Nabi kata apa dia? Wa ala tilawatil Quran. Kena ajak anak-anak hampa cinta kepada pembacaan Al-Quran. Ibu bapa wajib menyuruh anak-anak mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Apabila anak-anak sudah berumur 10 tahun dan masih malah mendirikan solat, maka wajib mereka pukul. Ustaz, tu umur 10 tahun kalau malah wajib pukul. Ni kami ni umur 40 kat 60 berharap tak bayar lagi jenazah, tak buh penendang kat tengah belakang tu. Kalau umur 60 malah solat dah. Mana tahu kita dengan iblis belum Iblis dia ingkar untuk sujud kepada Adam. Kita ni ingkar nak sujud dekat Allah. Mana tahu kita dengan iblis. Tak jenis tak mau sembahyang. Ajaklah kau mana tak mau sembahyang. Mana tahu hang dengan iblis ni. Cuba fikir. Mana tahu hang dengan iblis. Iblis tak mau sujud dekat Adam. Tak mau bila Allah Ta'ala suruh sujud. Tak mau. Sebab apa dia? Aba wastakbara. Hang tak mau sujud dekat Allah. Mana teruk hang dengan iblis.
Ibu bapa wajib memberi nafkah. Ini kena faham. 3 minit lagi kita berhenti. Jangan ada buat muka je nak mati tu. Sikit lagi 3 minit lagi. Nak pergi sampai kat stesen ni. Ibu bapa wajib memberi nafkah. Yang ni dengar, ibu bapa ni. Wajib memberi nafkah kepada anak lelaki sehingga mereka balik. Hukum wajib mak bapa bagi nafkah dekat anak-anak lelaki ni, wajib dia sampai bila? Sampai umur lepas balik. Lepas balik, terangkat kewajipan. Faham? Sampai umur lepas balik. Lepas balik tu tuan-tuan tak bagi pun dia bukan wajib dah. Tapi tengoklah anak kita sama, dia masih duduk mengaji, dia tak ada pendapatan, kena bantulah. Tetapi hukum wajib tu, sampai bila? Islam kata, sampai anak-anak tu, anak lelaki tu, sampai ke tahap dia balik. Tahu balik? Balik tak? Balik. Tuan-tuan kata, kami orang Kedah panggil balik. Selepas balik, tak wajib dah lagi dia kata. Lepas balik, anak lelaki tu, tak wajib dah kita ni nak kena bagi nafkah. Ni anak lelaki. Sementara bagi anak perempuan pula, nafkah mereka terus ditanggung oleh ibu bapaknya sehingga mereka mendirikan rumah tangga. Ni anak perempuan. Anak lelaki sampai bila? Sampai balik. Anak perempuan sampai dia mendirikan rumah tangga. Beza. Anak lelaki sampai bila? Sampai dia balik. Anak perempuan sampai dia mendirikan rumah tangga. Selepas berkahwin, tugas memberi nafkah dan mendidik dipikul oleh suami mereka. Dua tu dia berubah mai dekat suami pula. Sebelum dia menikah anak perempuan ni, atas mak bapak. Baginda SAW sangat mengharapkan kita bersungguh-sungguh mendidik anak perempuan. Pastikan mereka menjaga kehormatan, sopan santun, lemah lembut, pemalu, merendahkan pandangan, menutup aurat dengan sempurna. Hak ni Nabi suruh. Hak ni wajib tuan-tuan ni. Duk cerita sunnah. Kita nak berpegang kepada sunnah. Kita tidak mau untuk kita melakukan bid'ah. Bini hang pun haram tak letak kelumbung. Hak Nabi suruh buat, hang tak buat. Hak Islam wajib buat, hang tak buat. Dia cerita sunnah bini tu tuduh benda. Rambut dia kembang macam periuk nasi tu. Tuan-tuan, jangan tu kat 5 dah rambut. Oh, yang lelaki ni sunnah. Ustaz kata kat siapa? Ada. Saya tidak mau kita ni apa? Kita nak berpegang kepada sunnah baginda. Kita tidak mau melakukan bid'ah. Kalau yang Nabi tak bagi buat, kita doa Allah. Hak Nabi suruh buat tutup aurat, anak hang pun tak, bini hang pun tak, menantu hang pun buat pun tak. Ni Nabi suruh. Tutup dengan sempurna. Tutup aurat, bukan tutup orang. Tudung pakai, baju ketat, nampak habis. Ini Nabi kata tu akhir zaman. Kasiyatun ariyat, pakai, tapi nampak macam telanjang. Allahu Akbar. Bila tutup aurat dengan sempurna, apabila berhadapan dengan lelaki yang ajnabi dan tidak bersalaman dengan lelaki ajnabi. Apabila ingin mengahwinkan mereka, carilah suami yang saleh dan berakhlak mulia untuk mereka. Semoga suami itu dapat membimbing mereka ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hak tu yang ini kita baca tuan-tuan. Hadis Nabi SAW nak cerita kepada kita tentang kelebihan mendidik dan berbuat baik kepada anak perempuan. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Bulan depan kita sambung pula pada hadis yang ke-19, nak cerita tentang taat kepada perintah Allah dan Rasul. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Tuan-tuan, akhir kalam seperti biasalah. Sekali habis tuan-tuan solat fardu Isya, dekat pintu-pintu keluar ada tabung-tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak tahfiz dan fakir miskin asnaf yang di bawah Yayasan Ar-Riyadah. Dan juga tok koko tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secik RM22, insya-Allah.
Saya mohon maaf banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.